Oh, ini ruang tempat kerja Prof. Ya. Inilah saya nampak saya puas sikit kan. Ini membuktikan Prof kuat bekerja. Baik, kalau di awal tadi saya telah nyatakan kepada anda di mana Prof merupakan salah seorang daripada 6 arkitek yang telah terpilih dalam pelan pembesaran Masjidil Haram. Jadi kita nak tanya lebih lanjut lagi mengenai situasi ini. Bila tahunnya? Apabila mungkin panggilan pertama, Prof? Panggilan pertama tu saya memang ingat lagi lah. Dia pada 28 September 28 September tahun 2008. Saya waktu tu menghadiri satu conference untuk balance scorecard. Jadi bila dia panggil tu, dia kata dia minta 2 minit je. Dan dia terus cakap yang dia kata dia telah diamanahkan untuk menjemput saya menjadi salah seorang daripada ahli panel antarabangsa untuk pembesaran Masjidil Haram. Jadi saya pun kata orang terkejut lah kan. Sebab saya tak fikir penghormatan yang begitu tinggi yang diberi pada saya sebagai seorang yang tidak, untuk saya tidak terkenal waktu tu kan. Dan pada 4 hari bulan Oktober tu saya telah dipanggil ke Jeddah untuk mesyuarat pertama. 3-4 hari saja? 3-4 hari. Begitulah cara Arab Saudi buat kerja. Jadi bila mesyuarat pertama tu, dan saya dapat tahu sebenarnya kita cuma ada 4 orang yang jadi ahli panel berkenaan. Seorang daripada Turki, seorang daripada Saudi Arabia sendiri, seorang lagi daripada Switzerland, dan saya merupakan satu-satunya lah daripada Asia kan. Selepas mesyuarat pertama tu, yang daripada Switzerland tu dia tarik diri. Sebab dia bukan orang Islam. Jadi dia tak boleh pergi melihat Masjidil Haram di Mekah. Jadi dia rasa dia tidak boleh menyumbang dengan sebaiknya lah. Dan tidak ada peruntukan untuk membolehkan beliau untuk berada di Mekah. Jadi bila dia tarik diri, diganti dengan 3 orang yang lain. Jadi 2 daripada Lebanon dan 1 daripada Algeria. Jadi ini merupakan antara gambar-gambar yang dalam perancangan apa? Ya, dia sebenarnya ini gambar yang awal lah, Masjidil Haram yang awal. Ini pembesaran yang pertama. Pembesaran yang pertama Masjidil Haram kan dibuat di zaman Al-Malik Faisal. Dan selepas tu dia buat pembesaran yang kedua di zaman Al-Malik Fahad. Ini pembesaran yang agak besar. Pembesaran ni dia boleh menerima kira-kira 350,000 orang di dalam masjid. Tapi dipikirkan perlu pembesaran yang lebih besar. Ini dicadangkan supaya 1 juta. Ini yang tugas yang telah diberi kepada panel kita lah untuk merancang supaya Masjidil Haram ni dia boleh menerima 1 juta sekali sembahyang di dalam jemaah sekali sembahyang. Jadi seperkara kalau kita melihat bagaimana dengan keadaan semasa, perkembangan semasanya, Prof? Perkembangan semasa sekarang ni di kawasan-kawasan ni di sekitar Masjidil Haram ni telah diroboh bangunan-bangunan yang ada. Kira-kira 650 meter daripada Masjidil Haram sedang diroboh. Dan lorong sa'i telah diperbaiki dan dinaik tarafkan. Dan perubahan tu dia melibatkan banyak hotel yang dan bangunan-bangunan lain. Baik, Prof, selain daripada ini merupakan saya rasa antara salah satu projek Prof yang termasyhur, yang terbesar. Ringkas saja, Prof, apa lagi projek-projek yang akan datang yang telah pun menjadi kenangan manis untuk Prof sendiri? Saya sebenarnya alhamdulillah lah, telah terlibat dengan banyak projek-projek yang dalam hidup saya. Sejak saya habis belajar di UTM, saya telah terlibat dengan pelbagai projek. Antaranya, of course, projek-projek yang glamour, kata orang, projek kilang proton, projek Lebuh Raya Utara Selatan. Saya selalu guna situ, Prof. Projek UTM, kampus UTM. Saya juga terlibat dengan kampus-kampus, pembinaan kampus di luar negara, misalnya di Yaman dan di Mozambik. Dan saya juga terlibat dengan projek-projek yang seperti
istana negara yang baru sekarang ni yang sedang dibina di Jalan Duta. Ya. Tapi untuk saya projek-projek ni projek-projek glamour lah. Tapi projek yang saya rasa saya rasa sentimental dan saya amat kata orang berbesar hati untuk terlibat lah kata orang kan. Projek-projek yang berkaitan dengan pembasmian kemiskinan luar bandar. Sebab itu masa lampau saya. Antaranya projek yang saya terlibat secara langsung ialah penubuhan kesedar dan juga di kawasan Endau Rompin. Perkara yang penting saya kira Prof sendiri mungkin kita boleh bagi saranan dan juga perkongsian intipati kepada bakal-bakal arkitek muda, apa pentingnya ciri-ciri yang perlu mereka titik beratkan supaya pembangunannya dihasilkan melihat pada situasi global kita sekarang ini. Banyak benda yang mereka perlu titik. Kita sebagai orang Islam adalah selalu diingatkan yang kita adalah merupakan khalifah Allah di dunia. Dan kerana itu sebagai arkitek, sebagai pereka bentuk, kita mesti menerjemahkan peranan tu. Jadi bagaimana satu bangunan tu boleh kita rancang, boleh kita reka bentuk, boleh kita laksanakan supaya dia menjadi penambah baik kepada alam sekitar. Itu yang penting, penyumbang kepada alam sekitar yang baik kan. Arkitek mesti berilmu. Kalau arkitek cuma sekadar meniru bangunan di negara lain, maka kita tidak akan jadi apa. Saya rasa arkitek di Malaysia terutama sekali mesti mempunyai ilmu. Jangan jadi arkitek yang meniru. Cantik sekali ayat itu, meniru dan pastikan anda berilmu. Baik, banyak lagi yang akan kami kongsi bersama anda. Kali ini kita nak selongkar kehidupan Prof. Jangan ke mana-mana.